Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog bersama dengan aku Akmal. Kalau ikutkan hari ni kalau ikutkan hari ini adalah 31 bulan 3 2020, yang mana kita tahu hari ini merupakan hari terakhir untuk fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama. Yes, betul. Kalau ikutkan kita habis pada tarikh ini kalau ikutkan. Kemudiannya government dia extend kepada 14 bulan 4 2020, yang mana kita akan melalui fasa kedua. Sepanjang daripada tempoh yang fasa pertama ni kita dah dimaklumkan lah. Kita dah dimaklumkan bahawa terdapat PKPD, iaitu tempat yang di lockdown secara total. Ada yang pertama di Siparanggam, ada 2 kampung, 1 kampung dan 1 bandar, macam itulah. Kemudian daripada Batu 1 hingga Batu 24 di Sungai Lui, iaitu di Hulu Langat. Kemudian terbaru adalah Menara One City. Semalam malam kot aku baca dekat berita di One City, yang mana juga di total lockdown. Tu PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan dipertingkatkan. Jadi untuk kes hari ni yang aku tahulah melebihi 2000 lebih kes positif, dan kita berharap bahawa Malaysia terus kuat dan strong, dan kita mohon pada Tuhan sekalian alam, iaitu Allah, untuk bantu kita lah melalui daripada suasana yang getir ni lah. Jadi ramai yang mengeluh, ramai yang risau, yang hilang pendapatan, ramai yang macam-macam lah. Ramai yang risau ini, risau. Dalam kita risau tu, jangan kita besarkan risau tu. Kita kecilkan risau tu, kita besarkan orang yang kita besarkan kuasa yang mengawal kerisauan tu. Kita besarkan. Maknanya siapa? Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak, ramai orang kata, yang aku baca lah, aku ni taklah pandai sangat bab-bab ni. COVID-19 ni sama ada dia mendekatkan kau atau menjauhkan kau dengan Tuhan yang mencipta kau. Jadi terpulanglah, kita nak ambil apa pendekatan kita. Ya, kita risau, tapi dalam kita risau perlu risau secara lebihan. Ya, kita gusar tentang macam-macam benda yang kita peningkan dalam kepala ni, tapi perlu atau tidak untuk kita pening, terlampau pening sampai tak boleh buat kerja lain. Kita tak kena kan. Seperti yang janjikan, sebelum ni aku bercerita berkenaan Nabi Idris, dan sekarang kita akan sentuh berkenaan perjalanan Nabi Nuh secara kiranya tidaklah detail. Nabi Nuh ni. Aku nak ambil cerita ni daripada 25 Nabi Utusan Allah. Buku ni baik sebenarnya kalau korang nak bercerita untuk anak-anak korang lah. Aku syorkan untuk korang beli. Tebal bukunya, bagus, ada banyak ilustrasi lah. Ada macam ni boleh nampak ke? Ada banyaklah gambar-gambar apa semua. Tapi sebenarnya bila aku baca balik satu persatu, kita perlahan baca balik, aku dapati dalam ni ada banyak benda yang sebenarnya kita tak tahu. Kita rasa macam kita tak tahu, tapi sebenarnya tak tahu. Kita tahu macam tak tahu sikit-sikit lah, kita tak tahu beri sangat kan. Untuk Nabi Nuh AS ni, kita akan sentuh berkenaan dengan bab ni. Ni baru aku nampak tak? Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun. Aku nak ingatkan, setiap baik ayat yang aku gunakan adalah ayat yang dalam buku ni. Aku tak ubah apa-apa pun lah. Nabi Nuh ni jadi satu mujizat yang mana kita tahu Nabi Nuh kapal besar, Nabi Nuh bahtera besar. Jadi dia ada kepakaran macam mana dia nak bina kapal yang besar yang boleh menampung bermacam-macam haiwan. Waktu yang ada tu dikatakan haiwan tu boleh berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Dahsyat kan, mujizat dia kan. Kita start cerita pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh AS merupakan Nabi ketiga selepas Nabi Adam dan Nabi Idris. Dia merupakan Nabi ketiga selepas Nabi Adam dan Nabi Idris. Ayahnya bernama Lamik bin Matushalih ataupun Mutawassilah. Mutawassilah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anushi bin Thid bin Adam. Kita tahu di antara Nabi Adam dan Nabi Idris tu ada seorang Nabi lagi, nama dia Nabi Thid. Yang aku ada cerita pada video yang sebelum ni.
Okey, sekarang kita cerita pasal Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh AS mendapat gelaran daripada Allah dengan sebutan sebagai Abu Syakur. Abu Syakur ni adalah orang yang banyak bersyukur. Itu sebagai Abu Syakur. Okey, di sini Nabi Nuh ni jadi katakan ada dua nama lah. Satunya Wafilah atau Nahmah. Wafilah atau Nahmah binti Tizlah atau tiga nama, atau Amzurah binti Barakil. Okey, semua nama tersebut adalah orang yang sama. Dikatakan sebagai orang yang sama. Okey, pasangan ni dia ada 4 orang anak laki-laki, yang mana anak pertamanya namanya Kanan, Yafif, Syam dan Ham. Okey, nama anak lelaki dia Kanan, Yafif, Syam dan Ham. Okey. Okey, Nabi Nuh AS berusia 950 tahun. Baginda adalah nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Adam, Sid dan Idris dia hanya bertaraf Nabi saja. Jadi Nabi Nuh ni diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul. Okay, Nabi Nuh AS dia lahir selepas 126 tahun selepas Nabi Adam wafat. Okay, kalau kita ingat balik, Nabi Idris dia lahir selepas 1000 tahun Nabi Adam wafat. Kalau tak silap aku lah, kejap kita check balik. Betul tak? Semua informasi yang aku dapat ni daripada buku ni dah ya. Okay. Ya, betul. Kalau Nabi Idris dia lahir selepas 1000 tahun Nabi Adam wafat. Manakala Nabi Nuh ni pula dia selepas 126 tahun Nabi Adam wafat, dia pun lahir. Okey. Okay, Nabi Nuh AS diutuskan kepada Bani Rasib. Nama kaum yang diutuskan adalah Bani Rasib. R-A-S-I-B, Rasib. Ketika itu Nabi Nuh berusia 480 tahun. Okey. Jadi pada umur dia 480 tahun, barulah dia diutuskan sebagai Nabi dan Rasul kepada kaumnya, iaitu Bani Rasib. Okay, beratus-ratus tahun Nabi Nuh AS menyampaikan agama Allah kepada kaumnya, namun hanya beberapa orang pengikut saja yang setia follow dia. Okay, jadi Nabi Nuh ni dihina, diejek dengan kata-kata yang kesat dan kotor. Okay. Berkat kesabaran dan doa Nabi Nuh AS, Allah telah menenggelamkan orang-orang kafir dengan banjir yang amat dahsyat. Isteri dan anaknya yang tidak beriman juga tenggelam dalam banjir yang sama. Okey, seperti mana kita tahu, dia pun tak dapat nak selamatkan isteri dan anaknya. Jadi dalam surah Hud 11:40, ni lebih kuranglah mereka yang beriman terselamat daripada banjir yang dahsyat kerana menaiki bahtera Nabi Nuh AS yang telah siap dibina di sebuah bukit. Demikian juga dengan haiwan yang menaiki bahtera secara berpasangan. Okey, ini ada cerita dalam Quran lah. Okey, pengajarannya adalah setiap orang kafir itu tidak akan terlepas daripada azab Allah walaupun dia mempunyai hubungan atau kaitan dengan Nabi Allah. Begitulah dia. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, Nabi Nuh ni pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kepada channel kawan Islam dan juga para ustaz, kalau salah sila betulkan aku tanpa segan silu, tapi tegur je. Tegur komen pun tak ada masalah. Okey. Jadi dia pernah tegur lah. Dia kata bukannya engkau yang memberi hidayah. Ini Allah tegur lah ayat dia lebih kurang, bukannya engkau yang memberi hidayah, aku yang memberi hidayah. Siapa yang dia nak bagi hidayah tu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah untuk video yang akan datang kita akan bercerita berkenaan dengan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam kita dah cover Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, lepas tu Nabi Nuh, 3 Nabi sekarang ni. Dan kita dapat tahu Nabi Nuh yang pertama diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Manakala Nabi Adam, Nabi Sid dan juga Nabi Idris, dia hanyalah berpangkat Nabi. Okey. Kita tuan-tuan dan puan, jadi kita sampai sini saja. InsyaAllah untuk video yang akan datang, kalau rajin dalam hari ini juga aku akan siapkan sehingga di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.